Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال صاحب السماحة رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 73 dah. Bawah sekali itu kata dianya sehubungan dengan ini tauhid uluhiyah tertakluk di bawahnya tauhid asma dan tauhid as-sifat, iaitu dengan makna yang ijmali ialah mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam bahawa Allah Azza wa Jalla adalah bersifat dengan sifat-sifat kamalah, yakni sifat-sifat kesempurnaan, dan maha suci daripada segala sifat kekurangan. Dan Allah bersendirian melakukan semua perkara yang ada di dalam alam ini tanpa bantuan dari mana-mana jua pun. Baik. Sambungnya laginya dia kata sehubungan dengan ini, dengan mana? Dengan makna la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Tidak ada zat yang disembah dengan sebenar, dengan tepat, dengan betul pada realiti ini, melainkan Allah Ta'ala sahajalah zat yang disembah dengan tepat, dengan betul, dengan sebenar, dengan hak. Maka terkandung ni dengan makna dia panggil apa? Bukan terkandung dengan makna iltizamiyah, bukan dengan makna tadammun. Terkandung bukan dengan makna tadammun, mengandung seperti ibu mengandung anak tu, bukan. Belah perut adalah anak, bukan makna kandung lagu tu, tidak.
Karena dia kata, dan inilah yang dikatakan mentauhidkan ketuhanan yang terkandung di dalam makna kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi kandung situ bukan kandung seperti mak gandung anak tu. Dia panggil terkandung dengan makna tadammun. Bukan makna kita belah kalimah la ilaha illallah tu, tu baik pula satu makna lain. Satu perkara yang lain pula, itu bukan makna gitu. Tapi terkandung sini dengan makna iltizamiyah, makna lazim, melazimi. Memestikan, itu kalau bahasa kita sekarang mengautomatikkan. Bila sebut kata tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Allah pada realiti ini, lazim daripadanya Allah tadi tu mesti bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Itu maksud gitu. Kalau dia tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, maka tak berhak kita sembah dia. Kayak gitu. Tu. Macam Tuhan-Tuhan palsu ni lah. Tuhan-Tuhan palsu ni, orang duk sembah. Orang duk abdi diri kepada dia. Orang memperhambakan diri pada dia. Sedangkan dia tu tidak ada sifat ketuhanan. Maka tak berhak disembah. Tak berhak dipuja. Tak berhak diabdikan diri kepada dia. Kerana dia tu tidak ada sifat ketuhanan. Lalu orang panggil juga Tuhan kepada dia tu, orang tu tak kenal Tuhan, dia panggil. Orang yang tak kenal Tuhan. Kalau gitu dia kata sehubungan dengan ini tauhid uluhiyah, mengesahkan ketuhanan Allah Ta'ala tu tertakluk di bawahnya, terkandung atau terlazim di bawahnya, di bawah makna mentauhidkan ketuhanan Allah Ta'ala tu, mentauhidkan segala asma, segala nama, dan mentauhidkan segala sifat. Artinya siapa Ar-Razzaq? Huwallah. Ar-Rahman huwallah. Ar-Rahim huwallah. Al-Malik huwallah. Gitu. Banyak nama kan? Dalam hadisnya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya ada bagi Allah Ta'ala tu 99 segala nama. Itu dah. Jadi segala nama-nama tu merujuk kepada sifatu fi'linnya, sifat perbuatannya, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Kalau kita kata mentauhidkan sifat, itu dia panggil sifatu zatin, sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beza ke sifat fi'il dengan sifat zat ni? Ya, ada bezalah. Iaitu sifat zat, kalau kita kata sifat zat, itu lawannya tu mustahil atas Allah Ta'ala. Contoh seperti kita kata kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Maka lawanan bagi berkuasa lemah. Maka lemah tu mustahil atas Allah Ta'ala. Tentu tidak atas Allah Ta'ala. Perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala. Adapun sifatu fi'li, sifat perbuatan Allah Ta'ala, lawan dia tu tidak mustahil atas Allah Ta'ala. Contoh seperti Allah Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki. Boleh ke tidak lawan bagi Ar-Razzaq Al-Mani' yang menegah rezeki? Boleh. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menegah rezeki. Allah yang menghidup, lawan menghidup, memati. Allah yang memati, boleh? Boleh. Jadi kalau sifat fi'il itu dia panggil kalau di sini kata tauhidul asma. Mengesahkan Allah Ta'ala pada segala nama-nama. Artinya yang menghidup, yang memati, yang menegah, yang menyampai, yang menyekat, yang apa sahaja, yang mengerasi, yang maha lemah lembut atas hamba, yang memberi rahmat, yang menegah rahmat, yang apa sahaja itu Allah Ta'ala saja. Gitu. Lagu mana makna dia kata? Iaitu dengan makna yang ijmali, dengan makna yang borong dia. Ijmali dia panggil dengan makna yang jumlah, secara puratanya gitu. Secara keseluruhannya, makna dengan secara ijmali. Dia ada makna dengan makna tafsili, dengan huraian terperinci, itu dia panggil tafsili. Lawan bagi ijmali, tafsili.
Ijmali ni makna jumlah secara keseluruhan. Makna dengan secara umum lah. Kalau bahasa kita kata dengan makna yang ijmali, makna dengan makna yang umumnya ialah mengiktikad, makna berpegang dalam hati kita. Iktikad bagaimana? Dengan iktikad yang jazam. Jazam ni maknanya putus. Nah. Kinayah daripada yakin. Putus artinya tak terima syak, zan dan waham. Dan memang ilmu tauhid atau ilmu akidah ni dia tak terima melainkan yakin. Nah, kalau fiqh yakin atau zan, sah dah zan. Contoh seperti kita orang yang jauh daripada Kaabah menghadap kiblat pada sembahyang. Apa pegangan kita arah kiblat di depan ni? Zan. Pasal apa zan? Pasal mana ada Kaabah depan ni? Nah, sah tak sembahyang kita? Sah. Dalam fiqh yakin dan zan masih diterima. Tetapi kalau dalam akidah tidak terima melainkan yakin sahaja. Zon kafir lagi. Nah, siapa zon? Mana zon? Idrakut tarafain fil qalbi 'ala rajihi. Mendapat dua tepi dalam hati di atas yang kuat. Sama ada kuat sebelah isbat ataupun nafi. Kalau yang ringan tu artinya waham. Itu dah. Jadi kalau dia isbat 90% Allah ada, Tuhan dia. Tapi ada 10% lagi. Yo kok Allah ni ada. Dia panggil zon sebelah isbat, waham sebelah nafi. Atau sebaliknya, akasnya. Mana? 90% dia iktikad Tuhan ni tak ada, Allah tu tak ada. Tapi 10% boleh jadi ada kot sebab orang duk kata ada ni. Dia panggil waham sebelah isbat. Dua-dua ni kafir belaka tu siapa yang iktikad gitu dah. Kafir belaka. Apa lagi syak? Syak ni maknanya bersamaan. Idrakut tarafain fil qalbi 'ala sawa'i. Mendapat dua tepi di dalam hati dia tu di atas bersamaan. Kalau kita kata 50-50. Nah, dia berimeh Tuhan ni ada 50%, Tuhan ni tak ada pun 50%. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tu pun kafir. Ilmu ni tak terima melainkan yakin. Nah. Begitulah perkara-perkara yang usulul aqaid, teras bagi akidah, seperti Allah ialah Tuhan, Nabi Muhammad ialah hambanya Tuhan dan utusannya Tuhan. Itu usulul aqaid, usul akidah. La ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Kayak gitu. Tak ada Tuhan melainkan Allah, ini Allah sahajalah Tuhan, dan Nabi Muhammad tu ialah abduhu wa rasuluhu, hambanya dan utusannya. Tiba-tiba ada yang kata Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Ni hak dalam Facebook. Dia ajaran tu lama dah sebenarnya di Johor tu. Sihat dia panggil sihat. Dulu dia tak berani begini lagi anak pengikut dia. Sekat-sekat dia duduk di New Zealand ni. Dia suruh anak buah dia tu pakat buat video banyak-banyak dalam Facebook. Supaya apa? Supaya apabila rakyat Malaysia maki, ugup nak bunuh ke dan sebagainya, maka dia berjaya membuktikan kepada kerajaan New Zealand dia tidak selamat lagi untuk pulang ke Malaysia. Maka dia dapat pelindungan visa suaka daripada kerajaan New Zealand. Kita pun jenis emosi ni tak guna otak. Komen sedap-sedap dia tu, ni kalau balik siap lama aku cari, ugup. Jadi dia boleh tunjuk ke kerajaan New Zealand. Tengok dia kata, saya tak selamat dalam Malaysia ni. Saya tak boleh balik dah. Tengok orang duk ugup saya, nak pukul saya, nak katok saya, nak bunuh saya ke. Jadi dia pun dapat pelindungan. Itu cara dia. Padahal apa nama dia punya ajaran tu lama dah. 2 tahun tu baru terbongkar, 2 tahun lepas. Sebelum tu ada dah. Dia mula dengan air tawar, buat air tawar. Jadi hak mana pocik-pocik, mocik-mocik, ibu-ibu hak sakit buah pinggir ke, darah tinggi ke, kecil manis ke, stroke ke apa, dia beli air tawar dia. Minum-minum sembuh. Tu macam mana tak ikut ajaran dia dah. Ustaz tak cakap hola dah 50 riyal suruh sembahyang hajat, tak sembuh-sembuh.
Beli air tawar dia, minum-minum sembuh. Oh, hebat air ni. Dengan air tu ikut ajaran dia. Oh. Jadi dia pikat dengan air tawar saja berjaya. Rebah dah akidah orang kita. Sebab tak mengaji. Sebab tak kuat pegangan dalam akidah Islamiah Ahli Sunnah wal Jamaah. Habis ramai dia ikut ramai, moci-moci, pocik-pocik, so keluarga, bapa keluarga. Sekarang buat video, perkenal nama masing-masing. Lepas tu royak pula pegangnya dia. Saya meyakini Allah ialah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ialah Allah. Ketika gaib dipanggil Allah, ketika menjelma sebagai manusia dipanggil Muhammad. Allah dengan Muhammad bagai tulah, hak tulah itu sama. Kafir tak? Kafir murtad siapa iktikad gitu. Siapa ragu-ragu dengan kekafiran dia pula hak kafir. Ya ke ustaz kafir ni. Kafir iktikad gitu. Kalau dia kata Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad dengan makna Allah ialah Tuhan Muhammad, Muhammad ialah Rasul Allah, tak apa. Boleh cakap gitu, orang panggil kalam hazah mudhaf. Tapi tak, bukan makna begitu dia nak. Allah ialah Muhammad, makna Allah dengan Muhammad anzat yang tula. Cuma ketika gaib dipanggil Allah, ketika menjelma menzahir diri dipanggil Muhammad. Satu surah Al-Ikhlas tu diletak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi tak kena tunggu dajjal marilah, pakai tawasihat pun rebah leping dah. Pakai rebah catat dah. Kalau akidah tidak kukuh. Tu. Habis. Iktikad bagaimana pegangan yang jazam, yang putus, yang yakin tu bahawa Allah Azza wa Jalla adalah bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat, yakni sifat-sifat kesempurnaan. Berapa banyak sifat kesempurnaan Allah? Ni dikata secara ijmali ni. Yakni kita tidak boleh bilang berapa sifat kesempurnaan Allah. Kita tak boleh nak menjangkau, nak menghasar, nak mensakat berapa bilangan. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang maha mengetahui berapa sifat-sifat kesempurnaan Allah. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan sempurna zat Allah, itulah sifat Allah. Berapa banyak? Tak tahu berapa. Kita je tak tahu. Allah maha mengetahui. Jadi jangan orang tanya, berapa sifat Tuhan? Ada 20 je. Jangan. Hak 20 kita mengaji dulu-dulu tu, dia panggil i'tiqad secara tafsili, secara terperinci dia panggil. Secara satu persatu. Sebelum masuk membahaskan akidah atau i'tiqad secara tafsili, secara terperinci satu persatu, terlebih dahulu wajibnya kita i'tiqad secara ijmali dulu. Ni ijmali ni. Mana? Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kamalan. Segala sifat-sifat yang menunjukkan zat Allah Ta'ala sempurna, itulah sifat Allah Ta'ala. Banyak mana kita tak boleh nak tahu, nak jangkau, nak sangkat, nak hasar dengan akal fikiran kita, tak boleh. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahuinya. Lemah kita ni nak mengetahui bilangan sifat Allah Ta'ala. Kita lemah. Tu. Tapi sifat kamalat ni, sifat kesempurnaan ni, kalau kita nak kait lagi, kena kata gini, sifat-sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah. Sebab kalau kita fikir sifat kesempurnaan di kita juga makhluk, belum tentu sempurna di Allah Ta'ala. Contoh seperti kita manusia ni, kalau ada ibu bapa, sempurna tak? Sempurna tak ada ibu bapa? Sempurna? Tak ada ibu bapa tu tidak sempurna, panggil yatim piatu. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala bersifatnya sifat kesempurnaan, makna Allah kena ada ibu bapa, salah tu.
Karena Tuhan ada ibu bapa tu lemah. Dilahirkan, diperanak tu lemah. Bukan Tuhan dia panggil lagi tu. Jadi kesempurnaan di sini kesempurnaan kamalat mayaliku bi jalalihi, yang layak dengan kebesarannya. Yang melayakkan zatnya disembah. Kayak itu lagi. Takut kita kata sempurna, sempurna macam kita. Kena ada mokpok, kena ada bini, kena ada suami, kena ada anak, kena ada anak. Kayak itu sempurna di kita tu. Orang tak ada bini, sempurna tak? Umur 50, 60 tak bini lagi. Orang panggil bujal lapuk, betul tak? Tak ada untuk lelaki, orang panggil sempurna tak? Tak sempurna. Anak dara tak menikah, umur 50 tak menikah lagi. Orang panggil anak andartu, anak dara tua. Tak sempurna. Atau nikah dah 50 tahun dah menikah. Anak berapa ekor? Seekor habuk tak ada lagi. Anak kucing yang ramai duk pergi dekat sini. Sempurna tak? Tak sempurna tu. Di kita, di Allah sempurna tu. Jaga tu. Jadi sebab tu kesempurnaan ni kesempurnaan yaliku bi jalalih. Ma yaliku bi jalalih. Sempurna yang layak bagi kebesarannya Allah Taala. Mana kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah. Bukan sempurna semata-mata di akalan makhluk ni dah. Di kita ada tangan, sempurna dah. Sempurna. Sempurna ada anggota tangan. Tak ada tangan tu orang panggil tak sempurna. Kurang. OKU dia panggil. Kurang upaya. Tak ada kaki, tak ada tangan. Kalau tak ada kepala bukan OKU, hatu tu. Tuhan kena ada anggota tangan juga lah, anggota kaki juga, baru sempurna. Gitu. Jangan. Dalam Quran tu, dalam Quran bukan maksud anggota tubuh badan, bukan. Buktinya Allah Ta'ala sebut tidak dengan satu lafaz saja, bukan lafaz mufrad, lafaz musanna, bahkan lafaz jamak pun ada. Ada yadullahi fawqa aydihim. Ada dengan khalaqtu biyadain. Ada dengan lafaz jamak bi aidina. Kalau kita maknai tangan di situ dengan mana anggota, teruk kefahaman kita. Yadun seputung tangan. Sekejap seputung tangan. Khalaqtu biyadain. Dengan dua tangan. Biaidina dengan banyak putung tangan. Sudah. Jadi kita dengan hok lain punya agama tangan duk belik itu lebih kurang lah. Ke mana? Jangan. Lepas tu tangan tu yang sebut tu, itu lafaz saja tangan. Makna bukan anggota tubuh badan. Karena Allah tidak berjirim, tidak berjisim. Apa makna tangan di situ? Serah. Kalau satu mazhab daripada Asy'ariyah, serah pada Allah Ta'ala. Ada satu mazhab daripada Salaf, serah pada Allah. Tangan di situ, lafaz saja tangan. Makna anggota tubuh badan, mustahil ala Allah. Apa makna tangan di situ kalau bukan anggota tubuh badan? Serah pada Allah. Amirruha kama ja'at, kita lalu saja sebagaimana yang telah dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qira'atuha tafsiruha. Kita baca tu tafsir dia dah. Lepas tu makna dia yang sebenar serah pada pengetahuan Allah. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui takwilannya melainkan Allah. Satu lagi kata tangan tu ialah sifatun min sifatillah. Satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Boleh faham? Tak boleh faham juga. Pasal tangan ni hak kita faham bukan sifat, zat. Tangan kita ni sifat ke zat? Zat. Bukan sifat. Tangan ni sifat daripada sifat Allah. Apa tu tak faham saya? Serah pada Allah. Tak faham itulah faham. Al-ajzu 'anil idraki idraku. Lemah daripada faham, itulah faham. Satu lagi dipanggil kelompok khalaf. Ini semuanya ahli sunnah belaka. Cara memahami ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat sifat dia panggil. Apa makna tangan di situ? Kuasa Allah Ta'ala. Selesai masalah. Khalaqtu biyadai, Allah Ta'ala jadikan dengan kudratnya, dengan kekuasaan. Tangan Allah di atas tangan mereka itu kuasa Allah di atas segala kekuasaan. Dengan segala kekuasaan kami.
Selesai masalah. Ini cara ulama kita ahli sunnah wal jamaah berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat sebagaimana kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jauharatit Tauhid, wa kullu nafsin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Wa kullu nafsin, dan bermula tiap-tiap nas Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awhamat tashbiha, yang memberi waham, memberi sangka serupa Allah dengan makhluk. Nah, terbaca macam serupa je Allah dengan kita ni. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka, telah datang oleh Tuhan engkau. Tuhan pun bergerak juga. Ada gerak diam juga Tuhan. Dan para malaikat tu bersosah baris. Tuhan ni macam raja, cek perbarisan hari keputeraan dia ke begitu. Bukan, jangan nak gitu. Tengok tafsiran alim ulama kita. Wa jaa rabbuka ay wa jaa amru rabbika, telah datang oleh perintah Tuhan engkau. Malaikat tu turun bersaf-saf menjunjung titah perintah Allah Taala. Itu. Banyaklah dalam Quran, tiap-tiap ayat Quran ke hadis Nabi ke yang memberi sangka dalam hati kita Tuhan serupa makhluk, sedangkan Tuhan tak serupa dengan makhluk. Apa sahaja yang terlintas dalam benak kepala otak kita Tuhan tu begitu begini, Allahu bi khilafi zalika. Allahu bi khilafi zalika. Allah menyalahi dengan apa yang kita perasakan dalam perasaan kita tentang Allah Taala. Awilhu, takwilkan dengan takwil tafsili. Ini mazhab ba'dul khalaf. Takwil dengan tafsili ini maksudnya kita letakkan makna yang majazi, yang layak. Kalau kata tangan artinya kuasa, macam gitu. Karena sesuai dengan siap kalam dipanggil. Konteks ayat. Siapul kalam ni halaman cakapan, mana konteks ayat. Macam kita cakap lah, tanah di hujung kampung 5 ekar tu jangan siapa-siapa ceroboh, jangan siapa-siapa ganggu. 5 ekar tu dalam tangan saya dah ni. 5 ekar dalam tangan ni. Muak tau. Tangan dia seluas berapa ekar? Tangan dia. Itu. Kalau orang cerdik, dia tak tanya dah mana. Dia faham selalu dah. Mana dalam milik dia, dalam kuasa dia, dalam rentahan dia. Itu dia panggil siakul kalam. Konteks ayat, halaman cakapan. Dia sebut tangan, Ustaz. Tangan tu mesti tangan. Inilah tangan. Nak gapo lagi tangan? Mesti 5 ekar tu dalam tangan ni. Itu jawab dia. Bodoh lebih daripada budak mengaji tadika lagi. Tak reti bahasa dia panggil. Tak reti bahasa mu ni. Tapi kalau reti bahasa dia faham. Faham. Apa muduk tu? Dalam milik dia. Dah 5 ekar hujung kampung tu tanahnya. Dalam rentahan dia, dalam genggaman kuasa dia. Itu maksud itu. Dah. Jangan pula. Tanah 10 hektar tu dalam tangan saya dah. Dalam tangan ni. 10 hektar dalam tangan ni. 1 hektar tu berapa? Berapa kaki? Cukup ke dengan setapak tangan ni? Tak. Bukan murak dengan tangan ni lah. Tangan apa situ? Makna majazi. Apa makna majaz? Iaitu makna kuasa ke, milik ke, ikutlah. Surat tu tergelar ke banjir. Kesiannya. Mai-mai kita pergi atas kaki tangan kita pakat tolong. Atas kaki tangan. Ni. Kerak kaki, kerak tangan pergi atas situ. Boleh nolong kan? Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Sebut atas kaki tangan. Artinya hatta anggota kita. Hatta bala tentera kita pakat ditolong bersih surat tu. Gotong royong cuci bersih sebab kena banjir. Contoh. Tu kita cakap tu banyaklah kita duk cakap dengan cara majaz. Dan Al-Quran tu ada tak majaz? Iya pasti. Bersalahan dengan kelompok sebelah tu. Dia kata dah Quran tak ada majaz. Semua hakikat berlaku. Tak ada majaz. Jadi lawan majaz, hakikat. Padahal awal-awal lagi ada majaz. Mana contoh? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kayak gitu. Zalikal kitabu, demikian itu kitab, yakni Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada syak ragu-ragu padanya itu kitab,
hudal lil muttaqin. Ialah petunjuk bagi orang yang bertakwa pada Allah. Majak tak? Ajak tu. Nah, bukan Quran tu hadi secara hakiki, sebab bagi petunjuk, sebab bagi hudan. Kalau Quran tu petunjuk, Quran tu pemberi hidayah, pemberi petunjuk secara hakiki, orang tak ada kena berdakwah lah kita. Mudah. Beli selori Al-Quran, lepas di disko mana-mana, masuk hidayah lah. Oh, jus lah gitu. Gitu kah? Ya. Al-Quran tu tidak ada syak ragu-ragu padanya, petunjuk bagi orang muttaqin ini sebab bagi petunjuk. Bukan Quran yang bagi petunjuk secara hakiki. Nah, kayak gitu. Kalau Quran bagi petunjuk secara hakiki, orang tak ada kena berdakwah lah kita. Beli Quran, beli selori tu kan. Mana-mana ada disko ke, tempat-tempat kelalaian ke, tempat-tempat lara, tempat-tempat maksiat. Pergi order Quran, boleh selori, pergi ustaz situ. Wow, cua Quran. Nah, kalau nak joget disko tak jadi. Oh, Al-Quran siapa dah? Allah, semai sunat taubat lalu. Masuk. Nah, gitu, masuk hidayah gitu kah? Dah. Majaz ada tu. Majaz. Nah, di Al-Quran tu ada hakikat, ada majaz. Ada majazi. Dah. Faham? Awilhu au fawwid warum tanzih. Atau serah maknanya kepada Allah serta ditanzih, disucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Ini tafwid ba'da tanzih. Mana serahkan pengertian yang sebenar itu diketahui hanya Allah Ta'ala saja. Setelah mana kita sucikan dalam hati kita, Allah tidak menyerupai makhluk. Itu lagu tu. Nah, dia panggil takwil ijmali. Nah. Tadi dia panggil salaf, tu panggil salaf tu. Nah, ba'dus salaf tu begitu. Jadi kena kait ni. Sifat-sifat kesempurnaan, yakni sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan kebesarannya. Nah, kamalat ma yaliku bijalalih. Nah, kesempurnaan barang yang layak dengan kebesarannya Allah Ta'ala. Mana sifat-sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah. Dan maha suci. Maha suci makna tersuci. Tentu tidak sedia kala selama-lamanya, azali sedia kala, qadim azali lagi. Allah Ta'ala tu daripada bersifat dengan segala sifat kekurangan. Bila kita kata Tuhan tu bersifat dengan sifat kesempurnaan, lawan bagi kesempurnaan kekurangan. Maka kekurangan atas Allah Ta'ala tentu tidak. Ya gitu saja. Dia kena dua-dua belah. Nah, belah wajib kita nak isbat atas jalan wujud, belah mustahil kita nak isbat atas jalan istihalah. Ingat tu. Nah, itulah cara pengajian tauhid. Tidak. Sebab tu kalau tanya, apa dok mengaji? Allah ada lawan tiada tak? Allah sedia lawan baru, Allah kekal lawan binasa, Allah tak serupa lawan serupa. Apa dok mengaji lawan-lawan? Ngaji Allah ada cukup lah. Ngaji Allah ada cukup. Lepas tu kalau orang mari cerita Allah ni tak ada, lagu mana nak tolak? Nak tolak macam mana? Nah, ngaji Allah sifat kudrat cukup lah. Nah, lawan lemah tu tak usah mengaji. Tak, kena mengaji. Supaya kita tahu nak tolak bagaimana. Ngaji Allah mesti ada Allah mesti. Mesti sungguh, sengoti. Karena ada tu setengah sifat kesempurnaan. Nah, tapi ada Allah tu makna dia tu tak samalah dengan ada kita. Sebab tu lama orang mengaji sifat 20 tu sebab apa? Sebab duduk hurai makna. Sebab lafaz ada, lafaz wujud ni ishtirak lafzi. Isti'mal dia tu ishtirak lafzi bainal khaliq wal makhluk. Mana ishtirak? Bersekutu penggunaan lafaz di antara Tuhan dengan makhluk. Allah ada? Ada. Ustaz ada tak? Ada. Ada deh. Waduh. Weh, samalah Allah dengan ustaz pun sama-sama ada. Kak Amah ada tak? Ada. Allah ada tak? Ada. Weh, Kak Amah ada, Allah ada. Sama Allah dengan Kak Amah gitu. Hak ni jadi lama ngaji tauhid ni. Sebenarnya kejap aja. Nah, ngaji lama tu sebab apa? Supaya kita boleh faraq al-farqu bainal khaliqi wal makhluk. Beza di antara Tuhan dengan makhluk.
Kalau kita boleh beza tak apa. Itu orang panggil ghayatut tauhid, penghujung kesudahan bagi ilmu tauhid ni apa? At-tamyiz bainal khaliq wal makhluk. Boleh beza di antara khaliq dengan makhluk. Kalau tak boleh beza, orang panggil tak kenal. Sebut saja dengan lafaz. Allah ada. Awak ada tak? Saya pun ada. Lepas tu, serupa Allah dengan awak pun. Awak ada, Allah ada. Lebih kurang lah. Siap. Maka tu jadi lama tu ada Allah wujud, wajibal wujud. Ada kita mumkinul wujud. Apa mumkinul wujud? Ada kita tu didahului dengan tiada. Mari ikut tak ada. Sambil-sambil ada, terima nak kata tak ada. Lagi akal pasti tak ada. Dan boleh bersambung dengan tiada. Pasti berhubung dengan tiada. Banyak tiada pada ada. Itu ada kita. Cuba tengok. Ada kita didahului oleh tiada. Betul tak? Dulu tak ada kita. Kau kat Mah ada dah sampai Firaun lah. Ada lagi dia ni. Nak kata sampai Firaun sampai hantu kat Mah ada dah. Tak ada lagi. Bila ada? Baru ya. Barunya. Ikutlah tarikh beranak bila kat Mahnya. Kalau saya kan, sebelum 31 hari bulan 8 89 tak ada. Jadi ada saya tu tahun tahun 89. Bulan 8 31. Tubiklah saya daripada perut mak saya. Jadi ada saya tu didahului oleh tiada. Sambil-sambil ada ni. Ada orang panggil ni? Ada. Timur tak nak kata tak ada? Timur. Orang pergi ke tanah pondok, orang pergi ke pondok. Ustaz ada? Ustaz tak ada. Ustaz ada kuliah. Tak ada dia. Tuhan boleh kata gitu? Tuhan tak ada lah ni. Dia Wangsa Maju. Dia pergi pakai ampang mana? Tuhan. Boleh? Tak boleh. Sambil-sambil ada ni boleh nak kata tak ada. Lagi akal terima tak ada. Betul tak? Dan ada kita ni boleh berhubung, bersambung dengan tiada. Bahkan pasti tak ada lagi akal pula. Jadi ada kita terima tak ada ni dipanggil mungkinul wujud. Mana? Benda terima mungkin, mana benda terima ada, terima tak ada, tapi diadakan oleh Allah Taala yang Maha ada. Ada pun ada Allah Taala wajibal wujud, mesti ada. Mana mesti ada? Tak terima nak kata tak ada. Tak terima tak ada yang dahulu, tak ada yang sekarang, tak ada yang lagi akan, dan tak terima ada Allah tu boleh bersambung, bertepuh, bersoseh. Bersoseh dengan tiada. Tak boleh. Tak terima dalam kamu ada Allah tu tak terima tak ada. Ada kita ni terima tak ada orang terima. Bahkan belum daripada Tuhan buat satu makhluk, tak ada kita tu wajib. Tak ada kita tu qadim, bahkan azali, bahkan tak ada kita. Belum Tuhan buat satu makhluk yang pertama, tak ada makhluk ni wajib. Tak ada makhluk ni wajib. Bahkan qadim azali. Apa? Tak ada kita tu tidak didahulu oleh permulaan. Tak ada permulaan bagi tak ada. Memang tak ada sedia kala lagi. Bila Tuhan buat makhluk yang pertama, maka makhluk yang seterusnya Allah Taala tentu nak buat sedia kala tadi tu dipanggil panggil fi waqtil imkanil wujud. Pada waktu yang boleh dah Allah Ta'ala nak mengada makhluk hak dia tentu sedia kala lagi nak mengada. Itu. Jadi duduk bahas lama tu makna dia sama lah. Sedia ni pun kita guna istirak juga, sedia. Istirak lafzi. Rumah comel rumah Kak Mah ni. Rumah baru Kak Mah. Dok ustaz, rumah sedia. Rumah sedia. Lapar perut Kak Mah, tak ada nasi ke? No, pergi dapur tu nak sedia dah. Nak sedia. Tuhan pun sedia. Sama Tuhan dengan makhluk kan? Tak sama. Bahas makna. Itu jadi lama mengaji tauhid tu sebab duk bahas makna. Kekal. Sama ya. Kita masuk syurga, khalidina fiha abada. Kekal selama-lama. Allah kekal, senantiasa kekal. Sama. Jadi kalau ikut mengaji secara bila gitu cepat ya. Allah kita i'tikad mesti ada. Tidak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ini. Allah mesti sedia. Baharu Allah tentu tidak. Dalilnya alam ini. Allah mesti kekal.
binasa Allah? Tentu tidak. Dan cepat berapa minit boleh siap. Pasal apa lama Ustaz? Pasal tak ada. Ngaji itu duk bahas makna dia supaya kita boleh beza at-tamyiz bainal khaliqi wal makhluk. Itu. Sama secara ijmal pun sama. Bila kita i'tiqad mesti Allah Taala bersifat dengan segala sifat kamalat, maha suci Allah Taala daripada segala sifat naqais. Maha suci ni makna tentu tidak. Lawan bagi kesempurnaan kekurangan, gitu. Apa kita nak i'tiqad sifat kekurangan atas Allah? Tentu tidak. Tentu tidak Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Tiap-tiap sifat yang maknanya menunjukkan zat Allah tu kurang, bukan sifat Allah. Berapa banyakkah sifat kekurangan yang tak ada di zat Allah Ta'ala? Allah yang maha mengetahui juga. Kita tak boleh nak jangkau dengan fikiran kita. Itu ijmali tu. Itu secara ijmali, secara umum, secara borong dia panggil, secara jumlah. Tidak. Jadi ingat, ngaji itu lagu tu. Ada Allah mesti. Tidak ada Allah tentu tidak. Sifat kekurangan bagi Allah mesti. Sifat kekurangan atas Allah tentu tidak. Ngaji itu. Bukan ngaji Allah bersifat dengan wujud. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Saat ni ada. Belawai jadi tak ada pula dah ya Allah. Ada orang buat menganjing tu. Ya tahu apa mengaji tauhid lagi tu. Tak dia ada Allah. Lepas tu belawai bergocah-gocah ada tu jadi tak ada pula dah ya Allah. Itu dia panggil buat menganjing. Lawan situ dengan makna did, dia panggil did. Kalau dalam Arab dia kata did, ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan itu tidak boleh berhimpun sekali. Kita kata Allah ni ada ratik, tak ada ratik. Boleh? Tak boleh. Allah ni ada sifat pendengaran ratik, tuli pekak ratik. Boleh? Tak boleh. Itu makna did situ. Jadi sebab tu kalau kita mengajar akidah tu tahulah. Kalau sebut kata lawan tu makna hak tak boleh berhimpun sekali. Baiklah. Allah bersifat dengan sama, artinya pendengaran. Lawannya, lawan pendengaran apa? Lawan tu maknanya hak tak boleh berhimpun sekali dengan pendengaran, pekak, tuli, tak boleh berhimpun sekali tu. Kalau dia ada pendengaran, tentu tidak pekak. Kalau dia pekak, tentu tidak ada sifat pendengaran. Dia tak boleh. Dia tak pekak, tapi tak ada sifat pendengaran. Boleh gitu? Boleh? Boleh gitu? Dia tak ada sifat, dia tak pekak tapi tak ada sifat pendengaran. Boleh? Boleh. Dia tak pekak tapi tak ada ada sifat pendengaran. Boleh? Belik habis dah Kak Mah jadi pening dah sini. Dia tak pekak tapi tak ada sifat pendengaran. Boleh? Boleh. Tapi kalau dia tak pekak, dia pekak. Dia tuli tapi ada sifat pendengaran. Boleh? Tak boleh. Tak boleh lah. Contoh, ni ada parking OKU lah. Ada tak parking OKU tadi? Ada. Tiba-tiba ada orang parking di OKU. Stiker OKU tak ada. Ya tu kereta kita pun kita tanya, Kak Mah pun tanya, awak ni cacat ke? Tak ada pun stiker OKU. Dia kata saya tak cacat. Cuma saya tak ada sifat pendengaran saja. Apa Kak Mah kata? Oh, pekak lah. Betul tak? Dia kata tak ada sifat pendengaran? Maknanya pekak. Oh, tuli lah. Maknanya tuli. Dia kata, dah. Saya tak pekak. Saya tak tuli. Saya cuma tak ada sifat pendengaran je. Boleh terima tak? Dah, tak ada sifat pendengaran. Itu pekak lah. Dah. Saya tak pekak pun. Boleh terima gitu? Tak boleh lah. Bila kata tak ada sifat pendengaran, bermakna pekak. Kalau ada sifat pendengaran, bermakna tidak pekak. Allah ada sifat pendengaran, bermakna tidak pekak. Boleh berhimpun dua-dua tu? Tak boleh. Ada pendengaran ratik, pekak ratik. Boleh? Tak boleh. Itu makna lawan. Lawan tu makna tak boleh berhimpun sekali. Ingat tu.
Ni ulama ambil di mana ni ustaz? Rekod sendiri kau atau ambil daripada falsafah Yunan dah. Ambil daripada Quran lah cara mengaji gitu tu. Mana? Lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yattakhidha waladan wa lam yakul lahu syai'. Nah. Ambil daripada Quran. Mana? Yalid yulad itu mustahil. Yalid artinya diperanak, yulad memberanak. Hak kita mengaji bukan yalid yulad. Hak kita mengaji lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanak dan tidak beranak. Gitu. Kita mengaji bukan Allah tak ada. Kita mengaji tak ada Allah tu tentu tidak. Beza gitu. Tentu tidak tiada Allah. Tentu tidak baharu Allah. Tentu tidak binasa Allah. Tentu tidak serupa Allah. Tentu tidak lemah Allah. Tentu tidak bodoh Allah. Tentu tidak peka Allah. Tentu tidak bisu Allah. Tentu tidak buta Allah. Tentu tidak buta. Bukan mengaji Tuhan buta. Tentu tidak tiada Allah. Bukan mengaji Allah tiada. Nah, kau ada orang mengaji Allah tak ada? Tak ada orang mengaji gitu. Jadi jaga-jaga gitu. Ni. Tak ada orang mengaji yalid yulad. Orang mengaji lam yalid wa lam yulad. Ambil di Quran tu uslub tu. Tak ada mengaji. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Yalid yulad. Ada itu. Lam yalid wa lam yulad. Yalid mustahil. Lam yalid istihalatul mustahil. Tidak diperanak tu mesti Allah tidak diperanak. Mesti. Nah, hak mustahil tu diperanak. Lam yalid tidak diperanak. Tidak diperanak tu mesti tak? Mesti Allah tidak diperanak. Nah, pening dah tu. Nah, tak ada Allah mustahil. Hak kita mengaji tentu tidak tiada Allah. Mesti tak tentu tidak tiada Allah? Mesti tentu tidak tiada Allah. Nah, sungguh tentu tidak tiada Allah. Quran dah tu. Tak ada belak Nah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanak dan tidak beranak. Mesti tak Tuhan tidak diperanak dan tidak beranak? Mesti. Sungguh tak? Sungguh. Sungguh Tuhan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Sungguh. Melahir dan dilahir mustahil. Hak kita mengaji bukan Tuhan dilahir, bukan Tuhan melahir. Tuhan tidak dilahir dan tidak melahirkan. Sungguh tak Tuhan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan? Sungguh. Jadi istihalatul mustahil itu wajib. Ni. Tiada Allah mustahil. Tentu tidak tiada Allah. Wajib. Istihalatul mustahil itu wajib. Tak ada Allah tu tentu tidak. Tentu tidak tiada Allah tu apa kita nak terima? Sungguh. Sungguh tak tentu tidak tiada Allah? Sungguh. Lemah Allah Taala mustahil tak? Mustahil. Tentu tidak Allah lemah. Sungguh tak tentu tidak Allah lemah? Sungguh tak? Lagu mana? Kawan, boleh? Slow-slow boleh dah. Mudah je. Tak ada duk payah mana. Habis itu. Dan Allah bersendirian. Mana ketunggalan. Bersendirian sini bukan dengan makna Allah Ta'ala sunyi. Allah Ta'ala bersendirian. Sunyi lah dia. Bersendirian sini mana ketunggalan dah. Boh gitu tak apa. Sebab takut kita kata bersendirian ni dengan makna bahasa kita guna sesama kita makhluk. Duk dengan siapa di rumah? Duk sendirian lah. Allah tak sunyi ke? Tak sepi ke? Tak bosan ke? Lah sunyi juga. Pecek TV, tutup TV, pecek pula, tengok TV pula. Sunyi duk sendiri, duk sorang ni. Tak ada orang nak boleh buat yoya-yoya, tak ada. Kan gitu. Macam kita duk bujang. Sunyi tak? Sunyi. Kecek dengan dinding. Tengok TV, puah, sunyi. Bob ni tak sunyi sikit. Boleh buat-buat dengan bini, yoya-yoya kecek muang. Mobil ni beranak pula 10 ekor anak. Kau gagak-gagak rumah tu melompat potoyo sekor-sekor. Orang gagak-gagak lah. Tak sunyi lah rumah ni. Tak sendirian dah lah. Gitu kah?
Tuhan kita Tuhan. Dah. Jangan fikir Tuhan lagi tu, jangan fikir dulunya, oh Tuhan ni memang duk sorang lah. Kun hizat, satu zat saja Tuhannya. Nah, dia duk sorang, sunyi dia, sepi dia. Lepas tu dia pun buatlah makhluk. So, 2, 3. Lah ni banyak dah lah, gegak-gegak dah lah. Tuhan tak boring, tak sunyi dah lah dia. Ramai dah. Macam kita lah, masa duk bujas sorang, bobing ni beranak pinak ke apa, tak ada duk sunyi lah. Gitu ke? Tak. Tuhan belum ada dia buat makhluk ni, dia qadim azali. Setelah mana dia buat dah makhluk ni, dan sekarang dia masih buat makhluk ni, Tuhan tetap qadim azali. Nah, itu kita duk peringat sama. Kita duk sebut pada masa azali, ketika mana Tuhan saja ada qadim, itu dikul ibarah, sempit kita nak bercakap. Sebab semua tu merujuk kepada masa, ketika, pada waktu azali, pada masa qadim. Padahal qadim azali ni tidak ada masa, tidak bertepuh dengan masa. Sebab masa tu sendiri Allah yang menjadi. Gitu dah. Faham situ? Itu. Jadi bersendirian ni maknanya ketunggalan. Itu maksud bersendirian sini. Allah tetap satu. Walaupun makhluk yang dia buat ni banyak makhluk yang dia buat. Di alam kita musyahadah saja ni, kita tak tengok bila makhluk yang dia buat. Berlambak. Pasir saja terah. Kat mah bila boleh perabi bila pasir. Jangan seluruh dunia lah pasir depan masjid ya. Kalau boleh bila tu kak, tak ada cukup lagi bila. Gila dah rasa. Banyaknya butir pasir. Makhluk Allah dah. Makhluk Allah. Ni kapek, debu-debu ada celah kapek, kume-kume, zarah, gapo semut. Makhluk Allah. Ni udara, makhluk Allah. Jirim udara. Bukan duk kosong, kita duk nampak kosong, bukan kosong ni. Ada udara. Pasal tu boleh buat speaker, mikrofon, telefon, handphone, apa semua. Ada udara ni. Boleh kembali ke suara. Karena suara tu aradun yaqumu bil hawa. Arad sifat yang menumpang pada jirim udara. Itu lagu tu dah. Jadi walaupun makhluk ni Allah Ta'ala buat sebanyak mana pun, Allah tetap bersendirian. Apa? Ketunggalan, keesaan. Itu maksud itu. Dan Allah bersendirian, makna Allah ketunggalan, keesaan, dan melakukan semua perkara. Dan Allah ketunggalan melakukan semua perkara yang ada di alam ini tanpa bantuan dari mana-mana jua pun. Lepas tu ada malaikat bawa rezeki, malaikat waktu hujan, malaikat wa naik amal, malaikat catat wa amal. Tu lagu mana? Bukan Tuhan minta tolong malaikat Itu Allah Ta'ala ajarkan sunnatullah saja. Sekira-kira hakikat, siapa yang menggerakkan malaikat tu? Allah. Siapa yang mendiamkan malaikat? Allah. Siapa yang menjadi hakikat? Allah Ta'ala belaka. Macam kita lapar, kita dahaga, minum air. Adakah Allah menjadikan kenyang atau menghilangkan dahaga dengan minuman yang kita minum, makanan yang kita minum? Tidak. Kalau dengan makanan dan minuman tu Allah Ta'ala boleh buat hilang dahaga dan menghilangkan lapar, bermakna kalau tak ada minuman, tak ada makanan, Allah tak boleh jadilah orang tu hilangkan dahaga dia, hilangkan lapar dia. Gitu? Tidak. Hanya secara adat saja. Sebab tu di sisi kita minum air, Allah menghilangkan dahaga. Di sisi saja. Yang menjadikan air ni pun Allah, yang menghilangkan dahaga pun Allah semata-mata. Bukan air ni bersyarikat, berkongsi, bersekutu dengan Allah, sama-sama berpakat untuk menghilangkan dahaga kita, tidak. Siapa yang i'tikad Allah dengan air ni berpakat sama-sama untuk menghilangkan dahaga yang ada pada anak tekak kita, orang ni kalau mati kekal dalam api neraka. Syirik akbar. Tu syirik jali tu dia bang. Allah Ta'ala tidak ampun. Ayat kita baca dah sebelum ni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali akan ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah. Syirik apa tu? Syirik tadi tu. Syirik yang kita iktikad ada selain daripada zat Allah, zatnya sama seperti zat Allah. Ada selain daripada Allah, sifat-sifatnya sama seperti sifat Allah pada nama dan makna. Dan ada selain daripada Allah, perbuatannya sama seperti perbuatan Allah pada pihak memberi bekas, memberi kesan pada manfaat dan mudarat. Kapil lah sampai etikad gitu. Faham tak? Tu jaga-jaga tu. Makan nasi, yang menjadikan nasi siapa? Allah. Yang menjadikan kenyang Allah. Di sisi kita makan nasi, bukan dengan makan nasi. Sebab apa? Kalau dengan bermakna Allah Ta'ala, kalau tak ada nasi tak boleh nak kenyang apa? Boleh. Tak ada apa. Cuma atas jalan sunnatullah, adat. Jadi Tuhan buat sabab dan Tuhan juga yang buat musabab. Tuhan yang menjadikan nasi. Nasi tu sebab. Makan tu sebab. Kenyang tu musabab. Air minuman ni sebab. Hilang dahaga musabab. Sabung air gapo tu sebab. Bersih pakaian kita tu musabab. Kereta kenderaan motor kita tu sebab. Sampai kita ke tempat mana-mana yang kita tuju musabab. Kita guna cermin mata, kita guna mata melihat sebab. Yang nampak apabila kita melihat dengan cermin mata atau dengan mata direct ni musabab. Allah boleh buat sebab serta musabab, boleh buat sebab tanpa musabab, boleh buat musabab tanpa sebab. Boleh. Karena dia ketunggalan, bersendirian dia dalam apa-apa urusan penciptaan yang dia buat di dalam alam. Faham dah? Jadi melekat tu rezeki, melekat waktu hujan, melekat catat amal, melekat jaga syurga, melekat jaga neraka, melekat soal muka nakir soal dalam kubur, melekat godel orang dalam kubur, melekat. Itu orang panggil sunnatullah saja. Hakikat yang menjadi ialah Allah. Itu lagu tu dah. Sama. Orang bagi duit pada kita. Adakah dia bagi rezeki? Tidak. Allah secara hakikat bagi rezeki pada kita. Tapi di sisi manusia, di sisi keamah, di sisi siapa tak kira lah. Melalui saja. Di sisi saja. Kalau tak ada manusia, boleh kau Tuhan nak uji rezeki, nak uji harta, nak uji duit? Boleh. Tak ada apa. Boleh-boleh saja. Tapi Allah Ta'ala jadikan secara adatnya begini. Tu. Maka sebab tu bila kita dapat duit daripada orang, terima kasih pada orang juga, syukur pada Allah Ta'ala juga. Pasal malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, dia tidak terima kasih pada Allah. Nasi dapat jaga, tupuh kita ambil kutik, siuk. Dah nak nasi tak bagi kenyang ke Ustaz? Biarlah hak tupuh-tupuh. Makanlah tu macam mana pun. Tak boleh gitu. Kena syukuri rezeki ya Allah Ta'ala bagi. Walau sebutir nasi, sebutir beras sekalipun. Gitu. Walaupun yang menjadi kenyang itu bukan nasi, bukan roti, bukan tepung gandum. Hakikat ialah Allah. Tapi Allah Ta'ala melalukan di atas adat yang adi dia panggil. Sebab yang adi, sebab yang kebiasaan tu menjadi sunnatullah. Habis itu. Tapi kita kena ingat, wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan menjadi mencipta itu tidak adalah ia, melainkan hanya bagi Allah Ta'ala sahaja, satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Mana dia tu bersendirian, ketunggalan, melakukan semua perkara yang ada di alam ini tanpa bantuan dari mana-mana jua pun. Jadi jangan ingat kita duk baca hadis Tuhan suruh malaikat dia ambil tanah atas muka bumi nak buat tu ada tu. Tuhan pun minta bantuan juga malaikat, bukan. Itu atas jalan sunnatullah saja. Kerana kalau kita pegangnya, kita kukuh, kita maklum dah. Pasal malaikat tu bergerak, siapa yang menggerak? Allah. Malaikat boleh ambil tanah bumi, siapa yang menggerak? Allah.
Kalau Allah tidak menggerakkan malaikat tersebut, maka malaikat tak boleh bergerak. Boleh tak Allah Ta'ala ambil tanah tersebut tanpa bantuan malaikat secara adat? Boleh. Boleh saja. Macam tadi, boleh tak Allah Ta'ala bagi kenyang tanpa makan? Boleh. Boleh nampak tanpa melihat? Boleh. Sayyidina Umar tu boleh nampak. Boleh nampak tentera Islam beratus batu jauh daripada Madinah. Sayyidina Umar lihat. Dah. Dia duduk khutbah di Madinah, Masjid Nabawi. Tapi Tuhan bagi nampak? Boleh. Dah, kita duduk sebut sama. Nampak dengan lihat, tengok dengan lihat, lain-lain. Nak tengok dengan nampak tu lain-lain. Ada benda yang kita tengok tapi tak nampak. Ada benda yang kita tak nampak, kita tak nampak tapi kita tengok, ada. Dan ada juga Allah Ta'ala buat kita nampak dengan tak tengok. Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Dia pejam mata. Tunggu tanya orang ada. Nampak tak kat mana? Nampak Ustaz. Jelas. Tak tengok pun tu pejam mata. Pejam mata nyala dulu. Yo. Pejam mata. Warna yo tu. Nampak tak? Nampak jelas. Nampak warna pejam mata? Nampak Ustaz. Tak tengok pun nampak. Boleh? Boleh. Ada orang kita tengok tapi tak nampak. Boleh tak? Boleh. Bawa kereta gedegung masuk lubang. Allah, tak tengok kalau lubang depan. Tengok dah tapi tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Betul tak? Tengok lain, nampak lain. Tengok tu sebab, nampak tu musabab. Itu lagu tu dah. Lagu-lagu. Samalah, makan tu sebab, kenyang tu musabab. Minum tu sebab, hilang dahaganya musabab. Siapa yang menjadi sabab dan musabab? Allah. Ketunggalan dia. Oleh yang demikian, telah sabit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah nama-nama Allah yang baik, dipanggil Asma'ullah Al-Husna. Al-Asma'ul Husna, dan sifat-sifat kamalatnya yang tidak boleh diubah, ditukar ganti, dipindah, ditolak dan diingkari. Memang tak boleh. Kenapa? Jangan kata nak ubah, nak pindah, nak tolak, nak ingkar. Nak letak nama tu pun ulama bahas dah. Boleh tak kita nak letak reka-reka nama Allah Ta'ala? Jumhur ulama kata haram. Kenapa? Karena asma'ullah, segala nama-nama Allah Ta'ala tu dia panggil tauqifiyah. Apa dia? Tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Terhenti dengan sebab khabaran daripada Allah dengan Rasul. Tak boleh kita nak reka-reka sendiri. Tak boleh. Kena dengar daripada Allah Rasul. Kalau Allah sendiri sebut nama dia begitu, gitulah kita kena sebut. Tu. Tak boleh kita reka-reka sendiri nama. Adapun makna bagi nama tu boleh, tapi kita bukan letak nama, hanya buat panggilan saja. Boleh. Itu dah. Tapi nak letak nama ini sebagai nama bagi Allah Ta'ala, itu ulama kata tak boleh, mesti tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Terhenti dengan khabaran Allah Rasul. Rasul cerita Allah namakan nama Allah begini-begini. Baru boleh kita. Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Quddus, As-Salam, Al-Malik, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Baru kita boleh kata Al-Mutakabbir, nama Allah. Al-Muta'ali, nama Allah. Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Wahidul Qahar, As-Samad. Itu nama Allah. Boleh. Baru kita boleh sebut. Kata itu ialah nama Allah Ta'ala. Kalau tidak, tak boleh. Kita nak letak sendiri. Cekedih ke, cemek molek ke, tak boleh. Haram. Kerana nama-nama dia tu ialah tauqifiyah. Gitu dah. Sebab tu. Dan yang tidak boleh diubah. Nak tabdil tak boleh. Nak taghyir. Diubah mana taghyir. Nak ubah. Ditukar ganti mana nak tabdil tak boleh. Dipindah tak boleh dipindah. Tu. Nak nasah tak boleh. Melainkan kena Tuhan sendiri hak nasah. Ada nasikhah. Ada mansukhah dia. Nasikhah masuk baru boleh.
Kalau kita sendiri tak boleh nak pindah, nak nasah sendiri. Nak buat sendiri. Lepas tu tak sedap lah panggil Allah As-Samad. Panggil benda lain ya. Tak boleh. Nak ditolak. Nak tolak, nak rak. Itu lagi lah tak boleh. Dan diingkari kafir tu lah kalau ingkar kan. Di mana perkara-perkara ini adalah menjadi asas kepada tauhid al-asma' dan tauhid as-sifat. Mana? Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ni ialah menjadi asas, tunjang, akar bagi mentauhidkan segala perbuatan Allah dan segala sifat-sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Yang tertakluk di bawahnya 3 perkara. Tuh. Mana 3 perkara? 1. Membersihkan Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk dan dari apa-apa jua sifat makhluk yang membawa kepada sifat kekurangan. Ini teras. Ini teras pertama. Memanglah. Sebab tu kita wirid kita mula dengan subhanallah. Ilahana ya Rabbana subhanallah. Kita menyucikan Allah. Tapi sebenarnya maha suci Allah tu dengan makna tersuci Allah Ta'ala. Bukan Allah berhajat kita menyuci. Kalau menyuci sungguh ni fi'lul fa'il. Artinya kita kena cuci. Kalau kita tak cuci, mana Tuhan kotor lah lagu tu. Gitu kah? Macam kita cuci rumah kita tu lah. Duk mop latar, duk sapu-sapa, duduk bersih, duk vacuum gapo. Itu dia panggil fi'lul fa'il. Mana? Menyuci, membersih. Menyuci. Duk gapo ni kat mah yang duk cuci rumah lah ustaz ku belembe rumah duduk vacuum, duk mop latar lah itulah. Mana kalau tak buat lagi tu, kotor duk rumah kat mah. Kotor. Jadi Tuhan gitu jugalah. Kita kena nyuci. Tugas kita pula jadi kena menyuci. Subhanallah. Suci tak Tuhan? Ada lagi sikit lagi kotor tu. Subhanallah. Sikit lagi ada lagi kotor. Subhanallah gitu. Jadi kalau kita tak kata subhanallah, Tuhan kotor lah gitu. Dah. Jadi menyuci, membersihkan Allah tu artinya tersuci Allah Ta'ala. Cuma kita yang membersih tu daripada iktikad kita, pegangan kita. Jadi dalam hati kita mari tergambar Tuhan ada muka, ada tangan, berjalan pergi mari, turun naik, seperti makhluk duduk, bersela, cakung. Apa sahaja hak terlintas dalam hati kita tu serupa Tuhan dengan makhluk. Subhanallah. Tersuci Allah daripada segala tu. Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan tadi. Itu maksud itu. Jadi bukan kita yang tolong cuci zat Allah Ta'ala, bukan. Allah tak berhajat pada kita menyuci. Itu jaga dah. Allah Maha suci sedia kala lagi. Termaha suci Allah Ta'ala sedia kala daripada segala sifat-sifat kekurangan. Lepas tu apa kita menyuci Allah? Kita menyuci pegangan hati kita sendiri daripada mengiktikadkan Allah tu bersifat dengan segala sifat-sifat kekurangan. Itu. Tu mana membersihkan Allah, mana membersihkan hati kita daripada berpegang beriktikad Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk. Kena takdir gitu tu. Kalau tidak kan membersihkan Allah. Kita membersihkan Allah Azza wa Jalla. Macam kata membersihkan rumah daripada kotor-kotoran. Maknanya kita mop, kita cuci gitu. Okey. Tuhan tak berhajat kita membersih zatnya. Karena dia tu maha suci sedia kala, tersuci, termaha suci dia sedia kala. Lepas tu membersihkan Allah Azza wa Jalla, membersihkan pegangan kita, iktikad kita, hati kita beriktikad, berpegang Allah Azza wa Jalla tu bersifat dengan sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk. Kita cuci hati kita. Bukan kita cuci Tuhan dah. Tuhan maha suci sedia kala lagi. Ingat tu dah.
Dan dari apa-apa jua sifat makhluk yang membawa kepada sifat kekurangan. Nah, tiap-tiap sifat makhluk, itu dia panggil sifat-sifat yang membawa kepada kekurangan, tentu tidak atas Allah Ta'ala. Tentu tidak. Itu dah. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Allah Ta'ala kurang, maha suci. Maha suci Allah daripada segala itu. Mana? Tentu tidak. Tidak bersifat Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Mananya, dalilnya, ini dia panggil muhkamat, ayat yang teguh. Dalam Quran ni ada ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang maknanya teguh, kukuh, dan ada ayat-ayat yang maknanya tu mutasyabihat, kesamaran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Jadi adapun Tuhan kata mereka yang ada zaighun fi qulubihim, ada belok, niat tak baik dalam hati, fayattabi'una ma tasyabah, maka dia ikut ayat-ayat mutasyabih, ayat yang mutasyabihat. Macam akidah-akidah selain daripada ahli sunnah wal jamaah itulah. Macam fu'ul hululiyah, ittihadiyah. Mana? Mereka tak guna ayat Quran ke? Guna ayat Quran ya. Mana akidah mereka? Allah dengan hamba tu satu, menyatu. Allah meresap dalam tubuh hamba dipanggil hululiyah. Bila meresap masuk dalam tubuh hamba, dia menyatu dengan hamba. Ittihadiyah dia panggil. Wahdatil wujud dengan makna yang sesat tadi. Mana dalil Quran? Ada dalil Quran tak? Kau tak ada dalil Quran? Orang ikut sesat gitu. Ada. Tapi ayat mutasyabihat mana? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu, kami ni Tuhan kata, aqrabu ilaihim, lebih dekat kepada mereka itu manusia, min hablil warid, lebih daripada urat di tekak mereka sendiri. Urat jemerih duduk mana orang Amah? Duduk luar tekak. Ada urat jemerih duduk luar tekak gitu. Duduk dalam dia. Tuhan kata nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan mereka itu manusia lebih daripada urat jemerih di tekak dia lagi. Mana kalau urat duduk dalam kulit, duduk dalam isi kita, bermakna Tuhan duduk nyatu dalam tubuh kita. Guna Quran tak? Guna Quran tak? Jangan kita kata, ustaz apa? Ya guna Quran ke? Ya guna hadis. Bukan masalah guna Quran hadis, pokok sesat. Semua guna Quran hadis. Tapi tafsirannya tu yang batil, yang salah. Jaga dah. Macam buat Mu'tazilah dah. Tuhan berada di mana-mana, bertempat di mana-mana. Tak guna Quran ke? Guna Quran juga. Aina ma tuwallu fasamma wajhallah. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana sahaja kamu berhadap, di situ wajah Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia berserta kamu di mana saja kamu berada. Jadi Tuhan berada di mana-mana. Guna Quran tak? Quran juga. Tu. Jadi jangan ingat guna Quran itu betul saya jangan. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Kenapa mereka guna ayat mutasyabihat? Karena mereka nak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Dan menuntuti dengan takwilan yang batil, wa ibtigha' at-ta'wilih. Itu. Jadi kita ni kena guna ayat muhkamat dulu. Mana ayat muhkamat ni? Firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Pendek je ayat tu. Kalau tengok terjemuh dia kata apa? Tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, dengan zatnya, sifatnya dan pentadbirannya, yakni perbuatannya. Ini terjemuh ni. Kalau kita nak tahu makna dia, tidak semudah ni nak letak makna. Sebab tengok, laisa tu
Dia panggil asal laisa ni nafi muqayyad. Laisa ni asalnya nafi muqayyad. Mana? Nafi yang berkaitan dengan masa yang telah lalu, madhi, dan hal dan istiqbal. Itu asal laisa. Tapi sekarang bukan lagi laisa nafi muqayyad, tapi laisa intifa mutlak. Gitu. Tidak tu tidak bila? Tidak sedia kala dan selama-lamanya tidak ada. Nah, laisa tu dia panggil nafi mutlak, ai intifa mutlak. Tertiada, kena kata gitu. Intifa mutlak mana? Tertiada sedia kala dan selama-lamanya. Takut kita faham gini ya. Kita faham gini. Anak kita ada 2 orang. Anak pertama dengan anak kedua tu serupa ke tak serupa bila kita tahu? Bila anak kedua tu ada. Betul tak? Tak kira anak kedua tak ada lagi, kita boleh kata dah. Oh, anak pertama tak serupa dengan anak kedua. Mana anak kedua? Tak beranak lagi. Nanti 5 tahun kemudian baru beranak. Boleh? Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Kalau gitu tak serupa tu lagi akal. Ataupun sekarang tubik dah anak kedua. Weh, tak serupa sungguh. Hak ni serupa dengan mak dia. Anak kedua serupa dengan pak dia sebiji. Sebutir serupa macam bapak dia. Tak ni. Bila tu tak serupa? Sekarang. Lagi akan gitu. Jadi kena kait dengan masa. Tak serupa. Tuhan lagu tu kan? Jadi Tuhan ni sebelum ada makhluk, Tuhan tak tahu nak tak serupa dengan apa makhluk tak ada lagi. Dia buat makhluk. Seekor, 2 ekor, sejuta dah makhluk dia buat. Oh, baru tak serupa Tuhan dengan makhluk. Gitu ke? Jadi belum ada makhluk, Tuhan tak ada tak serupa tu. Serupalah maknanya. Ni kalau nak bahas makna ni agak panjang. Jangan duduk lekeh sangat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seperti seumpamanya Allah sesuatu. Rekah nampak dah ni. Makna tidak serekah tu. Itu terjemah. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab kepada Melayu. Laisa, tidak. Kamitslihi, seperti umpamanya Allah, syai'un, sesuatu. Tidak seperti seumpamanya Allah sesuatu. Itu terjemah tu. Makna tidak semudah tu dah. Sebab tu kita mengaji ni sebenarnya tadabbur Quran dah ni. Jadi bukan makna tadabbur Quran ni baca Arab sebelah, Melayu sebelah. Bukan. Hak tu baca terjemah, bukan tadabbur. Ada orang duk tadabbur Quran, duk baca sebelah Arab, lepas tu sebelah Melayu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Masya-Allah, tadabbur. Tu bukan tadabbur tu. Tu baca terjemah. Ini tadabbur ni. Jadi laisa situ intifak mutlak. Bila qaidin. Makna tak serupa. Nak terjumuh tu payah. Nak letak makna dia tu. Nak sampai pada makna. Nak kata apa? Tak lepas. Tak ni. Tertidak dia kala selama-lamanya. Itu tertidak. Termaha tidaklah sedia kala dan selama-lamanya. Kamitslihi. Kalau nak bahas lagi kah tu ada 12 tafsir kah. Kah gapo tu? Tak usah ambil lah 12. Pening kita. Ambil saja. Mana? Kah tu kata setengah ulama, kah zaidah dia panggil. Kah zaidah nak takkid pada nafi laisa. Nak menguatkan pada nafi laisa. Nak kuatkan pada nafi laisa. Jadi tak bunyi sepertilah. Kah tu seperti. Tak bunyi seperti dah. Lepas tu lagu mana bunyi makna dia? Tertadak sedia kala dan selama-lamanya langsung kena begitu. Nak menguat ke? Nak menguatkan nafi laisa tadi. Tertiada sedia kala dan selama-lamanya langsung seumpamanya Allah. Mislihi seumpamanya seumpama Allah. Hi itu domain kembali pada Allah. Mislihi. Seumpamanya seumpama Allah. Syai'un, sesuatu apa pun tidak ada langsung.
Sikit pun tak ada langsung. Bapa tu kena kata kita. Ada dua langsung tu, pong tu kena bubuh 2 kali pong. Apa kena bubuh 2 kali pong ni ustaz? Sebab ada 2 kali hasar situ. Pertama, mana pertama? Pertamanya ayat yang sedia biasa. Sepatut tu kena kata gini. Laisa syai' kamitslihi. Laisa tidak ada. Syai' sesuatu. Tidak ada sesuatu kamitslihi seperti umpamanya Allah. Tuhan kata lagu tu kah? Tidak. Tuhan kata laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tak kata laisa syai' kamitslihi. Jadi hak duduk belakang Tuhan awak mari letak depan mana kamitslihi tu. Maka masuk dalam kaedah balagahnya taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Mendahulukan perkara yang sepatut berada di belakang ini memberi faedah hasar. Hasar mana? Sangka. Sekali hasar. Kali kedua hasar mana? Syai' tu dia panggil isim nakirah. Syai' tu isim nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafyi tufidul hasra. Isim nakirah bila jatuh di konteks ayatnya nafi. Mana nafi? Laisa tu nafi. Maka memberi faedah hasar pula sekali lagi. Nak terjemah mana? Nak tafsir mana makna? Nah, dengar Laisa kamislihi syai'un. Tertiada sedia kala selama-lamanya langsung seumpamanya Allah. Sikit pun tak ada langsung. Sikit pun. Kena bubuh 2 kali pun langsung tu. Kena bubuh 2 kali pun langsung tu. Sikit pun tak ada langsung. Kena kata lagu tu. Apa? Sebab dia banyak orang panggil faedah hasar dia dalam tu. Tu. Betapa nak royak tu siapa susah nak terang. Nah, tertiada sedia kala dan selama-lamanya langsung tiada seumpamanya Allah. Nah, sesuatu pun tak ada langsung. Sikit pun tak ada langsung. Satu pun tak ada. Berapa kali pun tu nak pergi faham. Takut serupa tak ada langsung. Takut ada sikit tak ada tu. Tu makna teguh punya makna dia dah tu ni. Tu makna dia teguh. Nak royak tu siapa payah. Payah nak royak makna tu kena laisa ni bergapo, kamislihi tu bergapo, syai'un tu bergapo, Kalau setakat terjemah tu mudah. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada seperti umpamanya Allah sesuatu. Gitu ya kalau terjemah. Tapi makna tidak semudah terjemah tu. Nah? Jaga-jaga tu ni. Tu. Kita berhenti situ dulu dah. Kita tekak dah weh. Dan firman Allah Ta'ala wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Itu dia panggil ayat muhkamat ni, ayat muhkamat. Jadi jangan duk pergi ayat mutasyabihat dengan cara yang batil, yang salah. Tak ada langsung lah gitu. Apa sahaja hak telitah dalam benak kepala otak kita Tuhan serupa dengan makhluk? Dok. Dak. Tidak. Gitu je senang. Mari tergambar dalam hati Tuhan yang ada kepala, kaki, tangan. Dok. Selalu dah. Dok. Senang gitu. Tak ada langsung hak serupa dengan Allah Taala. Gitu. Mudah gitu. Nak mudah faham tak? Kullu ma khatara fi balika fallahu bi khilafi dzalika. Kullu ma khatara fi balika. Tiap-tiap apa yang terlintas dalam fikiranmu itu fallahu bi khilafi dzalika. Allah tak serupa dengan apa hak terlintas dalam fikiran. Selesai. Gitu je lah. Itu mudah lah gitu. Dah ni. Tu. Ada lagi? Tak ada. Jadi mudah gitu. Jadi apa saja terlintas dalam kepala otak kita Tuhan ke? Astagfirullahalazim. Subhanallah. Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Maha suci daripada segala terbayar. Zat Tuhan ni bergemagai, berkepala, bertubuh badan, terjun, pergi mari, terbang ke sana ke mana. Allah tidak seperti itu.
Senang gitu. Tu maknanya kita telah pegang dengan ayat muhkamat. Mana? Laisa misli syai' wa lam yakul kufuwan ahad fala tadribu lillahi amsal. Tu baru nak cerita ayat muhkamat lah kata. Nah, itu lagu tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa khairan katsiran wa ma yadhakkaru ila ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajli wa alam. Nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.